wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda semua penonton wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama TV3. Hari ini hari yang penuh barakah, hari yang penuh berkat, hari Jumaat. Salam Jumaat kami ucapkan 26 Februari 2021. Anda bersama saya Hawa dan juga Fiza. Ya, insyaAllah selama 1 jam ini anda akan bersama dengan kami berdua kerana terdapat pelbagai pengisian dan juga perancangan telah pun disediakan oleh rakan penerbit kami, Liza, yang nak dikongsikan kepada anda penonton pada hari ini. Hawa, hari ini kan mungkin di setengah negeri ada yang dah pun bercuti. Dan bila dah bercuti ni mungkin ada pelbagai aktiviti yang telah pun direncanakan untuk seisi keluarga. Apatah lagi bagi kawasan-kawasan yang PKPB ni ada aktiviti-aktiviti yang telah pun boleh dijalankan. Betul. Tetapi mungkin bagi ibu bapa yang belum lagi bercuti, yang akan bermula bercuti esok dan juga hari Ahad, mungkin terdapat juga pelbagai perancangan yang telah pun direncanakan untuk seisi keluarga. Apatah lagi mungkin yang sedang membuat persiapan terakhir sebelum anak-anak tahap 1 yang bakal kembali ke sekolah pada hari Isnin dan juga pada 4 Mac nanti. Yang kan mungkin tak sabar nak pergi sekolah. Itulah yang sebab yang tak sempat nak beli baju sekolah pada hari tu ataupun nak siapkan persiapan-persiapan terakhir. Tetapi jangan risau kerana telah pun dikeluarkan juga oleh KPM yang mana bagi mereka yang tidak mempunyai pakaian seragam sekolah dibenarkan untuk memakai pakaian harian yang bersesuaian untuk kembali ke sekolah. Jadi jangan risaulah, insya-Allah semuanya dalam keadaan baik dan juga terkawal, dan pasti ramai juga dalam kalangan anak-anak ni yang tak sabar nak kembali dan pulang ke sekolah untuk belajar secara bersemuka bersama dengan guru-guru mereka. Betul. Ke ada yang takut nak pergi sekolah? Dia bukan takut, dia dah mungkin susah sikit nak bangun pagi. Betul. Nak ada rutin tu balik kan. Tapi dalam keterujaan dan walaupun tak sabar nak ke sekolah ni, harus kita ingat tentang kawalan kendiri, harus kita patuh SOP. Oleh itu kami juga ingin imbas kembali statistik COVID-19 pada hari semalam. Berita yang agak baiklah sebab kalau kita lihat, biasanya kita lihat angka aktif ataupun kes positif baru adalah sebanyak 3,000, 2,000. Tapi semalam kan Fiza, alhamdulillah kes baru agak menurun, 1,924 kes dan jumlah kematian baharu 12 kematian. Takziah kami ucapkan kepada keluarga. Dan ini dia merupakan antara taburan kes di negeri-negeri di Malaysia. Alhamdulillah, berita yang baik juga dapat kita lihat pada 25 Februari, 18 kluster telah tamat dan pastinya ini disebabkan oleh kerjasama dan sifat tanggungjawab setiap rakyat Malaysia yang patuh kepada SOP, ingat kawalan kendiri. Oleh itu, sama-sama kita teruskan semangat ini untuk turunkan angka positif COVID-19. Betul. Jangan kita tengok angka tu dah bawah 2,000, kita pun rasa selesa. Jangan. Kita harus terus sama-sama melandaikan lingkungan ini dengan mengamalkan kawalan kendiri dan juga mengikuti segala piawaian yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mana mungkin ramai yang dah tengok menerusi ciapan di Twitter ataupun ramai yang telah pun muat naik ataupun turun di laman sawang Instagram, Facebook dan sebagainya. Yang mana pagi tadi Menteri Kanan Pertahanan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri telah pun menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 beliau, dan saya kira ini juga antara inspirasi lah, selain daripada kalau kita lihat pada tanggal 24 Februari yang lalu iaitu kemarin, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga merupakan individu pertama yang menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Dan kalau lihat semalam kan apa yang dilaporkan oleh media, beliau mengatakan beliau dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Tiada sebarang gejala selepas menerima suntikan vaksin. Tak ada demam, tak ada sebarang gejala, alhamdulillah. Ya, pastinya pemimpin-pemimpin kita ini memberi inspirasi dan juga motivasi kepada kita semua untuk berasa lebih berani untuk disuntik vaksin. Oleh itu kami juga ingin mengingatkan kepada anda untuk daftar diri anda di MySejahtera untuk suntikan vaksin. Dan kalau kita lihat sehingga pagi tadi seramai 836,474 individu telah pun mendaftar di MySejahtera. Kita harapkan sehingga petang nanti mungkin dapatlah kita mencapai ke jumlah ataupun angka 1 juta orang yang mendaftar. Kalau mungkin ibu bapa kita di kampung mungkin kurang arif ataupun kurang tahu cara untuk mendaftar, mungkin kita boleh bantu mereka dengan mendaftarkan mereka. Bukan ibu bapa je. Kadang-kadang mungkin ada juga dalam kalangan rakan-rakan,
jiran kita yang kurang arif, kita boleh bantu mereka dengan cara sebaik mungkin untuk mendaftar di aplikasi MySejahtera. Okey, banyak yang nak kami kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, tapi sebelum tu ada sesuatu yang menarik untuk kami kongsikan kepada ibu dan juga anak-anak. Kami nak kongsikan kepada anda terbangkan kapal terbang. Ringkas dan mudah aktiviti oleh Nestle Lactogro ini, ia boleh dilakukan oleh satu keluarga dan pastinya menceriakan. Tip inspirasi Grow Happy nombor 39, terbangkan kapal terbang. Manfaatkan kertas kita semula dengan buat kapal terbang kertas. Tugas papa untuk ajar si manja dan mama cara-caranya. Boleh warna dan hias ikut kesukaan dan lumba. Kapal terbang siapa boleh terbang paling jauh. Suka betul tengok si manja ketawa, ceria. Apabila perutnya selesa, mesti dia ceria. Jangan lupa Nestle Lactogro dengan probiotik L-Reuteri boleh meningkatkan fungsi penghadapan si manja untuk perut selesa. Ini antara aktiviti baru boleh dilakukan bersama seisi keluarga dengan anak kecil. Betul. Kadang-kadang bukan je dengan anak. Kadang-kadang kita ada anak buah pun macam-macam aktiviti kita boleh lakukan. Dan saya kira ini juga antara aktiviti bermanfaat yang boleh kita lakukan bersama seisi keluarga untuk mengurangkan stres. Kadang-kadang dah penat bekerja dan sebagainya kan. Ini macam-macam aktiviti yang boleh kita lakukan. Dan kami juga nak bawa anda semua bersama-sama dengan kami hari ini untuk mengurangkan sikit stres anda, yang mana kami nak kongsikan antara video TikTok pilihan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita, Mira. Silakan. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I want. Ma, Abang ada beberapa pertanyaan untuk Mama. Apa? Tapi janji Mama... Macam. Janji Mama kena jawab dengan spontan. Empat. Okey. Kalau diberi pilihan lah kan. Empat. Mama nak apa dalam video ni? इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है. Itu dia antara perkongsian di TikTok antara celoteh-celoteh dan juga video-video menarik pilihan pada hari ini. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir ada macam-macam reaksi daripada video pilihan hari ini, yang mana ada dalam kesedihan, kesusahan dan juga ada yang cara untuk menggembirakan ibu bapa. Itulah yang sebenarnya Hawa harus kita adaptasikan dalam kehidupan kita seharian, sebab dalam proses kita meneruskan kehidupan ni setiap hari kita akan melalui fasa yang berbeza-beza. Ada suka, ada duka, ada gembira dan juga sebaliknya. Okey, kita tinggalkan tentang itu, kita kembali kepada topik yang bakal kita kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Seperti biasa setiap hari Jumaat kami akan bawakan kepada anda tentang topik hikayat perkahwinan. Dan hari ini topiknya cukup menarik yang mana kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Topiknya suamiku lelaki lembut. Biasanya lelaki yang berperwatakan lembut ini ada persepsi-persepsi mengenainya, ada tanggapan-tanggapan yang mungkin negatif terhadap mereka yang berperwatakan lembut, tetapi ada kelebihan mereka masing-masing. Tapi mungkin juga ramai yang kurang sedar dan juga kurang arif bahawa sebenarnya ada kalanya lelaki yang berperwatakan lembut ini adalah disebabkan oleh faktor genetik, faktor persekitaran dan juga faktor pembesaran. Kita nak kongsikan tentang mereka yang berjiwa lembut ini, yang mana ia juga mungkin mempunyai banyak kelebihannya dalam mengharmonikan lagi hubungan rumah tangga. Kalau anda ada sebarang komen, perkongsian ataupun apa saja yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami, apa kata anda terus kongsikan di laman Sesawang Wanita hari ini di Facebook dan juga Instagram kami di WHI TV3 seperti yang tertera di kaca TV. Kami nak berehat dulu. Ya, kembali selepas ini di Wanita hari ini. Wanita hari ini. Lelaki diciptakan dengan perwatakan yang agak keras, kasar, gagah dan berani. Berlainan pula dengan wanita yang mempunyai karakter lebih lemah lembut, bersopan santun dan sensitif. Lelaki berperwatakan lembut seringkali disalahertikan.
Lelaki lembut dikategorikan kepada dua jenis, iaitu lelaki yang semula jadi lembut tetapi tetap lelaki sejati dan lelaki lembut yang dibuat-buat dan cenderung kepada kaum sejenis juga dipanggil transseksual. Tidak semua lelaki yang bersifat lembut adalah seperti yang disangka. Mungkin mereka dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai ramai adik-beradik perempuan menyebabkan mereka ini terikut dengan kelembutan seorang perempuan. Selalunya mereka ini dilabel sebagai lelaki lembut kerana personaliti yang ditunjukkan sama seperti wanita, tetapi mereka juga mampu untuk berkahwin. Malah ada juga dalam kalangan mereka lebih bahagia bersama pasangan. Suami atau pasangan yang bersifat lembut ini biasanya amat menitik beratkan penampilan diri, pembersihan dan teliti dalam sesuatu perkara. Bagaimana pandangan orang ramai sekiranya seorang isteri itu mempunyai suami yang bersifat lembut dan apakah keistimewaan mendapat suami yang bersifat lembut ini? Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Mira yang membuka tirai topik perbincangan kita pada hari ini, suamiku lelaki lembut. Manusia dilahirkan berbeza-beza, Fiza, karakter yang berbeza, perwatakan yang berbeza, tapi lelaki biasanya lazimnya perwatakannya kasar, gagah, berani. Tetapi bagaimana pula mereka yang wataknya sedikit lembut dan lebih sopan? Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Kalau kita dengar tadi laporan yang telah pun disediakan, sedikit sebanyak telah pun menjelaskan tentang apa yang bakal kita bawakan pada hari ini. Justru kami nak memperkenalkan tetamu kita yang telah pun berada di dalam talian ketika ini. Yang pertama, kita bersama dengan Encik Saiful Bahri Osman selaku pakar motivasi. Assalamualaikum, apa khabar Cik Saiful? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Fiza dan Cik Hawa di sana? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Cik Saiful tunggu sebentar di dalam talian kerana kami nak memperkenalkan tetamu kita yang kedua. Tapi sebelum kita nak perkenalkan siapakah individu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Ini mungkin sebenarnya ramai dah mengenali figura ini tapi kurang pasti dan kurang tahu personalitinya. Jadi kita nak kongsikan kepada anda antara video yang sering kali dimuat naik oleh beliau. Selalu sangat tular. Jadi kami nak kongsikan kepada anda, nak memperkenalkan siapakah tetamu kita yang kedua pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Ketika ini saya berada di Kampung Merbau Menyusut Setiu di mana untuk melihat sendiri situasi banjir yang berlaku di kampung ini. Bagaimanapun ianya tidaklah serius. Allahu Akbar, Abah Aziz. Allahu Akbar, Abah Aziz jatuh buk. Allahu Akbar. Tak pernah hilang kelakar video ni. Itulah tagline tetamu kita pada hari ini iaitu Muhammad Isa Abdillah Ngah ataupun Syak. Abah Aziz jatuh buk. Apa khabar Syak? Dah habis lagi. Alhamdulillah, sihat Hawa, Fiza di studio. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Orang-orang di Kuala Terengganu sihat ya semua? Alhamdulillah sihat. Lebih-lebih lagi kami semua di Terengganu bersyukur selepas ketibaan vaksin semalam ya. Dan hari ini akan diadakan pelancaran dan juga suntikan vaksin untuk pertama kepada Menteri Besar kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar di SNNZ jam 3 petang hari ini. Alhamdulillah. Rasa seorang wartawan berbicara. Macam berlintas langsung untuk berita utama. Okey. Kita kembali kepada topik yang bakal kita bawakan pada hari ini iaitu suamiku lelaki lembut. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, Cik Saiful, saya kira mungkin sesuai untuk Cik Saiful kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kalau kita cakap tentang suamiku lelaki lembut ini, apakah yang perlu kita fahami dan mungkin boleh dikongsikan secara ringkasnya kepada penonton-penonton kita apa yang kita perlu tahu dan faham apa yang didefinisikan sebagai lelaki lembut ini sebenarnya, Cik Saiful? Okey, terima kasih Cik Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton rancangan wanita hari ini pada hari ini dan juga kepada sahabat saya wartawan Cik Syak
So yang berada di Terengganu. So itulah saya pun suspend juga. Oh jatuh Pak Haji, subhanallah. So baik, terima kasih. Topik kita pada hari ini, suamiku lelaki lembut, Fiza dan Hawa. So baik, tajuk ataupun kupasan tentang topik kita pada hari ini menarik. So kalau kita lihat kepada tajuk itu, dia mencerminkan kepada memfokuskan kepada perwatakan seorang lelaki ataupun seorang suami kepada pasangannya, sang isteri yang mana dia berperwatakan lembut dan kalaulah topik itu dikatakan bahawa suamiku lelaki lemah lembut, yang itu kita tak ada masalah, Cik Fiza, Cik Hawa sebab yang itu memang idaman setiap wanita. Saya tak tahulah kalau Cik Hawa mengimpikan lelaki yang bukan berperwatakan lemah lembut. Kan? Baik, apa yang kita kena faham dekat sini adalah setiap manusia itu Tuhan ciptakan dia unik. Dia ada sifat dia ada perbuatan dia, ada tindak tanduk dia dan ada kepribadian yang berbeza-beza. Dan personaliti individu itu sendiri, dia sebenarnya akan memberi gambaran kepada yang empunya diri. Tu yang kita kena faham. Dan sifat-sifat seseorang tersebut yang dikaitkan, yang dikatakan dengan personaliti tersebut, dia akan mempengaruhi dari sudut faktor fizikalnya, dari faktor emosinya, dari sudut faktor kognitifnya itu sendiri. Dan sebab itulah bagi mengupas tajuk ini dengan pergi lebih jauh ataupun lebih dalam lagi seperti soalan yang dikatakan oleh Cik Fiza sebentar tadi, so saya bawa kepada salah satu teori personality yang dibawakan, yang diceritakan oleh Erikson sekitar tahun 1960-an, bukan macam tu, 1960, yang mengatakan bahawa personality ini dibentuk dia berdasarkan perkembangan psikososial seseorang tersebut, yang mana dia melalui beberapa fasa, dan dalam teori ini mengatakan bahawa dia melalui 8 fasa, dan setiap fasa tersebut dia ada matlamat dia ada krisis dia ada visi dia yang nak dicapai, dan kalau tak capai apa akan terjadi. Yang itu tak perlulah saya kupas dalam ini, tetapi untuk memberi gambaran bahawa dua faktor utama yang disebut oleh teori personality Erikson ini, yang semua orang tahu, semua orang maklum bahawa banyak buku-buku dia diterbitkan, dua faktor utama dia adalah seperti yang Fiza sebut tadi. Dua faktor utama yang mempengaruhi personality seseorang individu tersebut adalah faktor genetik ataupun keturunannya. Nombor dua adalah faktor persekitarannya. Bagaimana seseorang itu dibentuk oleh persekitaran keluarganya, masyarakatnya, rakan-rakannya, adik-beradiknya dan sebagainya. Dan bagi menyokong apa yang dikatakan di dalam teori personality Erikson ini, saya membawa kepada kata-kata ataupun sabdaan insan yang mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Saya petik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih sekitar 1450 tahun yang lepas, bahawa baginda mengatakan bahawa setiap anak yang dilahirkan itu umpama kain putih, maka ibu bapanya lah yang akan bakal mencorakkan anak tersebut, sama ada baginda mengatakan bahawa sama ada ia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun mukmin, maka itu merupakan tanggungjawab dan peranan sebagai seorang ibu bapa di dalam membentuk anak-anaknya. Maka daripada situlah lahirlah sama ada lelaki itu dia berperwatakan kasar ke, ganas ke, lemah lembut ke, ataupun apa sahaja tindak tanduknya, maka dia tidak akan lari daripada dua perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, Cik Saiful. Kita berhenti di situ sebentar sebelum Hawa nak terus kepada soalan seterusnya. Okey, sebelum kita Hawa tu teruskan, nampak macam berminat sangat tu. tetapi nak tanyalah dekat Syak kan, sebenarnya apa antara sifat-sifat Syak ni, dah berkahwin selama 6 tahun, tapi apa antara sifat-sifat Syak ini yang membuatkan isteri jatuh cinta kepada Syak? Okey, kita sebelum jatuh cinta tu, sejak saya kenal isteri tahun 2010 di satu bangunan pejabat yang sama lah kan. So kalau sebelum tu saya dah memang bila berkenalan tu saya dah macam rasa dah macam ada satu tarikan tau. Bila dia cakap nama dia Mariam binti Ngah, saya pun Muhammad Isa Abdillah bin Ngah. So ayah kami adalah nama sama. Waktu saya kata, ya Allah, tuanku jodoh ke? Itu di awal tahun 2020. Tapi dalam tempoh tu 2020 kami berkawan baik. So kalau siapa yang followers dekat IG saya, dekat FB, yang kebanyakan tengok video-video
yang saya selalu muat naik kan, yang kita buat promo untuk Nona, kita buat promo untuk Wanita Hari Ini, kita buat apa-apa yang berlaku dekat office, makan-makan ke apa, semua video-video itu adalah diambil oleh isteri saya. So daripada situ saya tackle dia dengan my attitude, dengan saya punya true colour lah, kan, supaya dia tengok saya lama-lama dia suka dan saya pun suka. Tapi dalam tempoh kami berkenalan tu, sebab oleh kerana oleh faktor diri ni, sebab kita pun kena muhasabah diri jugalah kan, sebab kita ni seorang lelaki yang agak lembut. So apa penerimaan dia? Adakah dia boleh menerima saya 100%? Bagaimana pula keluarga dia boleh menerima saya? Ataupun keluarga saya sendiri, macam bagaimana keluarga saya nak bagi galakan dekat saya untuk berkahwin? Semua tu saya fikir untuk sebelum fasa menjadi untuk berkahwin lah. Jadi dalam tempoh tu saya melamarnya melalui WhatsApp sebenarnya. Wow. Confession. Kisahnya. Okey, menarik. Sebelum tu saya dah bagi hint. Saya kata, jom kahwin lah. Dia ingat saya bergurau. Lepas tu 2-3 hari selepas tu saya, alamak, masa tu dah pukul 12 malam lebih kot, dalam awal pagi macam tu lah kot. Saya saya WhatsApp dia, saya cakap, "Hai Mariam binti Ngah, sudikah kau berkahwin denganku?" Tiba-tiba gitu. Kan? Masuk lama tu dia reply, "Awak jangan main-main. Kalau awak main-main, saya dah tak nak kawan dengan awak dah selepas ni." Wah, bila dia bagi jawapan macam tu, saya dah macam rasa macam, dia nak ke? Wow, excited. Lepas tu bila dah excited tu, saya balik bagi tahu mak dengan arwah ayah saya berkenaan dengan hajat saya lah. Sebab sebelum pada ni saya dah warning parents saya untuk tanya soalan bila nak kahwin. Selepas saya dah bagi tahu dekat arwah ayah dengan mak saya, dia kata, malaslah aku nak percaya dekat engkau kan. Mak sebab dia malaslah aku nak percaya dekat engkau. Macam tu kan. Macam tu. Sebab dah ambil masa 2 minggu juga. Selepas pada 2 minggu tu saya bagi tahu sekali, tolonglah baliklah kampung, kita nak tengok anak dara orang ni. Lepas tu macam esoknya bapa saya tu macam dia dah tiba-tiba dia excited, dia bangun dia kata, betul ke nak tengok anak orang ni? Kata, betul lah, minggu depan. Lepas tu nak kahwin rumah kita ke nak kahwin rumah dia? Saya kata, kenapa pula nak kahwin rumah kita? Dia kan perempuan, dia kahwin rumah dia lah. Bermulanya di situ lah. So bila kami tak ambil masa yang lama pun, bertunang dalam bulan 5 dan terus kahwin bulan 8. Dalam tempoh 3 bulan saja. Okey. Macam itulah. Syak, kalau kita cakap, ini soalan untuk Syak dan juga Cik Saiful. Kalau kita cakap tadi kan, ada macam-macam faktor. Kadang-kadang ada seorang lelaki itu dilihat berperwatakan lembut, mungkin disebabkan oleh cara pembesaran. Adik perempuan ramai, mungkin memang ibu dah daripada kecil ajar untuk pergi ke dapur dan sebagainya. Tapi mungkin apa antara faktor yang menyebabkan Syak juga berperwatakan sebegitu? Maksudnya walaupun berperwatakan lembut, tetapi tetap mempunyai naluri lelaki yang sejati. Dan kemudian penerimaan keluarga bakal isteri tu, apabila kalau kita lihat personaliti dan juga perwatakan seseorang tu, kadang-kadang ia memainkan peranan yang besar juga kan, apatah lagi nak membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Mungkin Syak boleh kongsikan sedikit tentang itu. Betul lah. Faktor persekitaran dan keluarga tu juga mempengaruhi sebenarnya. Macam saya terlampau rapat dengan kakak saya. Umur kami jaraknya tak jauh beza. So dua kakak perempuan saya ni, saya masih ingat mana-mana dia pergi, selepas balik sekolah, dia main lompat getah, saya join. Dia main pondok-pondok, saya join. Dia buat pertunjukan fashion pun saya join. Saya masih ingat masa saya kecil-kecil tu, saya pinjam skirt kakak saya tu kan, saya sambil kita 3 orang buat show lagu Francisca Peter Olala. Kan? Saya rasa oleh kerana terlampau dekat, terlampau rapat, faktor itu mempengaruhi perwatakan saya lah. So lebih-lebih lagi kalau macam mak-mak saudara, kalau balik kampung, dia selalu macam mak saya cerita, mak saudara kau tu selalu suka papa kakak isteri kat kau masa kau kecil kan. Macam tu bawa pergi jalan-jalan macam tu, dia kata comel-comel, semua orang ingat perempuan ke lelaki, macam tu. Jadi bila kita dah membesar dalam persekitaran itu, kawan-kawan saya pun di kawasan tetangga juga ramai perempuan.
pergi sekolah sama-sama, jalan kaki balik sekolah pun sama-sama, tak ramai kawan lelaki. So bila dah naik ke sekolah rendah tu, barulah ada kawan-kawan lelaki yang nak berkawan dengan kita. Sebab yelah kita tak reti sangat nak main sukan-sukan yang dimonopoli oleh kawan lelaki lain kan. Tapi saya ada minat, saya suka futsal, saya suka bola sepak, saya suka bola tampar dan sebagainya lah. Tapi bila dah terbiasa seperti itu, jadi karakter itu dibawa dari kecil sehingga sekarang. Saya cuba nak jadi keras ni, tiba-tiba bila saya nak memotivasikan diri saya ni nak menjadi ke arah yang lebih baik, saya cuba macam nak keraskan diri, babe kau gila macam tu kan. Tapi tak menjadi. Kawan-kawan saya kata, Syak, jangan, you kalau nak berubah tak perlu lakukan itu, jadi diri you. Bagi orang terima you seadanya. Bila saya dah di tahap ini, saya sangat selesa menjadi diri saya dan saya tidak perlu berselindung di sebalik identiti yang lain. Orang mengenali saya dengan cara ini. Okey, kita berhenti dahulu di situ sebelum nak seterusnya. Paling penting jadilah diri sendiri. Tapi pasti ramai seronok nak dengar perkongsian Syak dan juga pendapat daripada Encik Saiful. Tetapi sebelum itu, jom kita dengarkan pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik pada hari ini. Mereka ni sebenarnya mempunyai daya kreativiti yang sangat tinggi bagi saya lah. Sebab apa? Kalau kita lihat, kebanyakan mereka ini, mereka ada buka bisnes seperti makeup artist, ada macam mak andam, fashion designer. So benda-benda ini didominasi oleh mereka. Ada segelintir masyarakat akan pandang lelaki lembut ni buat benda tak elok, benda tak senonoh. Sebenarnya tak, lelaki lembut ni dia lebih memahami, dia ada personaliti tersendiri dan dia ada bakat. Lelaki lembut ni biasanya wedding planner, pereka-pereka fashion. Dia ada je positif way dia. Maksudnya kita tak boleh nak tolak dia orang, kita tak boleh nak perkecilkan dia orang. Ada je dalam certain bidang yang membuatkan dia orang ni lebih kreatif tau. Jadi dia berguna untuk kita. Dan mereka ni pun juga adalah orang-orang insan-insan yang ramah dan yang sebenarnya mereka ni mudah untuk berkomunikasi dengan mereka sebenarnya. Kadang-kadang kita punya insting, orang-orang yang macam tak pernah bergaul dengan mereka ni, mereka rasa mereka ni pelik. Tapi sebenarnya mereka peramah. Mereka adalah manusia seperti kita. Peramah, lebih sensitif dan juga mudah memahami. Itu antara kelebihan-kelebihan mereka yang bersifat lembut. Oleh itu, Encik Saiful, kalau kita dengarkan tadi pelbagai watak-watak ataupun sifat-sifat positif tentang mereka yang bersifat lembut ini, adakah memberi kelebihan kepada pasangan mereka apabila si isteri mempunyai suami yang berperwatakan lembut, Encik Saiful? Okey, terima kasih. So nampaknya Hawa macam suka tu. Nampak Cik Syak kita ni orang kata berkongsi pengalaman hidup yang saya tahu dia seorang yang pandai masak, pandai mengemas. Betul Cik Syak Boleh sikit-sikit. So apa yang diceritakan oleh Cik Syak, perkongsian pengalaman beliau dengan apa yang saya ceritakan di awal mukadimah sebentar tadi, nampaknya memang alhamdulillah tak jauh bezanya. Faktor persekitaran itu yang mempengaruhi seseorang individu tersebut. Namun harus diingat, seandainya faktor semula jadi itu yang membentuk mereka. Itu risk ataupun orang kata kemudaratan tu agak berkurangan berbanding dengan seandainya faktor persekitaran apabila mereka dah dewasa, dah remaja dan sebagainya, maka perwatakan itu timbul ataupun menjelma dalam diri mereka. Yang itu ada boleh mengundang kepada konflik. Baik, apa soalan yang ditanyakan oleh Cik Hawa tadi adalah bagaimana penerimaan pasangan sang isteri terhadap suami yang boleh dikatakan memiliki pakej yang lengkap. Subhanallah, kan? Pandai masak, pandai mengemas, pandai menghias, pandai buat kerja-kerja rumah. So nak yang macam mana lagi tu Cik Fizah dengan Cik Hawa? Kan? Baik. Bagus juga macam tu. Dari satu sudut, yes, kita melihat bahawa itu satu kelebihan yang akan dimiliki oleh sang isteri. Syukur, alhamdulillah. Namun tak dapat dinafikan. Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit. Apakah pula suami isteri. Lagu tu suami Nyanyi sikit. isteri. Nyanyi sikit Syak.
Nyanyi sikit Syak, macam mana tu? Sedangkan lidah lagi tergigit. Tidak Kan pula. Suami isteri. Cik Saiful pun pandai menyanyi tu. Teruskan Cik Saiful. Tapi nampaknya Cik Syak, nampaknya host kita dua orang tak pandai karaoke lah Cik Syak. Tak mau, kita bukan apa. Kita tak mau tunjuk bakat kat sini. Teruskan Cik Saiful. Saya minta maaf, saya tertarik dengan percintaan Cik Syak tadi tu. Because saya pun dibesarkan dalam keluarga 9 orang kakak. Jadi pengalaman Cik Syak cerita tu pun saya melaluinya. Cuma bezanya saya sekolah, bersukan dan sebagainya, maka cikgu rumah. Baik, saya tak nafikan Hawa soalan Hawa tadi tersebut. Yes, konflik tu akan timbul bila mana untuk pasangan anda nak memahami sebenar-benarnya sifat ataupun watak lelaki yang dalam kurungan dia agak lembut ini. Biasanya mereka ini kalau dah pandai memasak, tiba-tiba isteri masak tak berapa nak sedap compare dengan dia masak, agak-agak. So dan biasanya dalam kajian saya kajian saya mungkin Cik Syak boleh bersetuju atau tak bersetuju dengan apa yang saya katakan. Lelaki lembut ini memiliki kelebihan yang lebih berbanding lelaki yang tak berapa nak lembut macam saya ni katakan yang mana kelebihan antara lainnya mulutnya, dia mempunyai kotak bercakap yang luar biasa. Jadi kalau rumah itu tidak dikemas mengikut keselesaan dan pandangan matanya, maka hati-hati pasangan wanita-wanita yang memiliki lelaki seperti ini, maka anda kena bersedia untuk mendengar bebelan-bebelan dari mereka. Sebab kota dia banyak. Kan? Dan bila pasangan tersebut, saya tak dapat nafikan bahawa konflik ini akan muncul bila mana rasa tercabar di antara pasangan tersebut. Contoh, kita sinonim dengan masyarakat mengatakan bahawa kerja rumah ni orang perempuan yang buat, masak ni orang perempuan yang buat. So klasifikasi itu kita telah bentuk dalam budaya kita pada hari ini. Tetapi bila mana peranan dan tanggungjawab itu dimainkan oleh seorang sang lelaki ataupun sang suami sebagai contoh, maka sang isteri akan merasa sedikit di situ. Rasa macam terancam, tercabar. Awak je lah buat, saya tak payah buat lah kalau macam tu. Ada mengajuk. Semua orang perempuan kan suka mengajuk. Ya ke? Kan? Jadi sang suami pula, dia kata apa? Ada aku kisah. Dan so perkara-perkara ini Hawa, perkara-perkara ini antara konflik yang mungkin tercetus seandainya tidak diserasikan, tidak ditemukan titik pertemuannya, maka bimbang-bimbang konflik ini akan membawa kemudaratan. Walau bagaimanapun, seperti cerita Syak tadi, bila mana seorang pasangan, seorang wanita itu menerima pasangannya sebagai suami, maka of course lah di situ dinamakan jodoh, cinta itu buta, dan dia akan menerima seadanya. Bila menerima seadanya tersebut, insya-Allah konflik yang timbul tersebut boleh diredakan, boleh dikurangkan. Banyakkan bercakap, banyakkan berbincang, banyakkan meluahkan perasaan. Apa yang saya suka, apa yang saya tak suka. Ingat, pasangan bukan ahli nujum untuk mengetahui apa yang kita suka dan tak suka tanpa kita beritahu. Itu antara. So mungkin Cik Syak nampak macam nak menambah tu. Okey. Mungkin sebelum Cik Syak tambah, kita boleh kongsikan juga dalam masa yang singkat ni. Kalau kita lihat tadi, Cik Saiful ada katakan kadang-kadang pasangan dah terima macam Syak, isterinya terima seadanya, keluarga mertua juga menerima seadanya. Tapi ini kita nak memperbetulkan diri kami di studio ini dan juga penonton-penonton wanita ini. Kadang-kadang tuan punya badan tak ada masalah, yang nak berkahwin, nak dikahwini tak ada masalah. Tetapi persepsi masyarakat ini yang kadang-kadang menjadi orang kata satu duri dalam lipatan ini yang akan menyebabkan timbulnya permasalahan kepada pasangan-pasangan ini. Sebenarnya diorang tak ada masalah, tak ada apa. Tapi sebab kata-kata, sebab anasir-anasir ini yang kadang-kadang menyebabkan masalah kepada pasangan yang mempunyai suami yang berperwatakan lemah lembut ini. Kalau boleh dikongsikan. Okey, terima kasih. Soalan yang bagus daripada Cik Fiza. Benar, ada a few case yang saya jumpa, pasangan tak ada masalah. So, isteri tak ada masalah dengan suami bahagia, dah memiliki keluarga, anak-anak yang comel dan sebagainya. Tetapi bila turun kepada masyarakat, jiran tetangga yang orang terlebih menjaga, kan, terlebih bicaranya, kan, dapat pula kawan-kawan ni, kenapalah suami kau macam tu, kan. So please, masyarakat yang berada di luar sana, tolong ubah persepsi diri anda kalian bahawa terimalah hakikat setiap manusia itu Allah ciptakan dia berbagai-bagai karakter ataupun berbagai-bagai unit. Namun jangan
cepat menghukum dan meletakkan satu tanggapan yang negatif terhadap suami yang berperwatakan lembut. Bagi saya, selagi mana seseorang suami itu tahu tanggungjawab dia, amanah yang terpikul di bahunya, dari sudut didikan dan ilmunya, dari sudut orang kata nafkah zahir dan batinnya terhadap pasangannya, maka kalian yang memerhati, yang memandang, jangan sesekali menimbulkan konflik ataupun mencetuskan api kepada permusuhan. So, maaf soalan Fizati sangat berkaitan kerana ada kes yang saya jumpa, dia menjadi duri yang mencucuk. Aku rasa kan suami kau tu mesti ada fair kat belakang. Batu api. Astagfirullahaladzim. So, Silakan, perkara-perkara yang seperti ni saya rasa Cik Syah mungkin ada pengalaman. Silakan Syah. Dia macam ni, macam saya sangat yang seorang yang talkative tau, bercakap kalau bercakap non-stop. Kalau isteri saya adalah seorang pendiam, tapi kadang-kadang bila dia nak menyampaikan sesuatu luahan hati, dia akan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membuatkan saya lebih faham, untuk saya lebih bertenang. Tapi itu di awal perkahwinan. Tapi sekarang ni saya dah cakap dengan dia, jangan guna lagi buat karangan 360 patah perkataan di WhatsApp. Tak puas hati, terus cakap dan kita perbaiki diri. So sama juga dengan jiran tetangga. Apa orang nak cakap, suami kau macam ni lah, ni abang ni. Biarkan. Sebab saya sejenis, apa yang saya lakukan di laman sosial, di rumah, itu adalah saya. Itu adalah diri saya sendiri. Sebab tu saya kata, saya nasihatkan diri saya sebelum saya bergelar suami, saya perlu istiqomah, saya perlu perbaiki diri, saya perlu jihad. Kerana saya berpegang kepada pesan seorang ustaz kepada saya, Allah jadikan manusia seperti ini bukan saja-saja. Ada kelebihan yang seperti Encik Saiful kongsikan sebentar tadi kan. Jadi jihad tu adalah jihad yang paling besar yang pernah saya lakukan, adalah jihad jiwa, jihad hati, supaya saya menjadi seorang yang lebih baik. Seorang suami dan seorang ayah kepada anak saya yang dapat membimbing mereka insya-Allah ke jannah sama-sama. Jadi pandangan masyarakat yang selalu nak kritik, yang selalu nak mencemooh, yang selalu nak muat naik komen-komen yang negatif di Facebook kami dan sebagainya, saya rasa mereka jealous dengan kita kot. Sebab yelah kan, bila tengok gambar kita orang keluar ke gambar saya mentata rias anak perempuan saya tu macam mana kan, itu mungkin ada cemburu di kalangan mereka lah saya rasa. Tapi bagi mereka yang selalu memberi sokongan dan support, saya sangat hargai. Sebab kita ni dalam perkahwinan ni bukan kita nak hidup sehari dua, kalau boleh kita nak sampai ke mati insya-Allah, sampai syurga. Amin. Lebih kurang macam itulah. Tapi bila yang paling penting kan apa yang dapat kita lihat daripada apa yang Syak katakan tadi, yang paling penting apabila masing-masing dah menjalankan tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, teruskan sahaja jadi diri sendiri. Dan kepada orang sekeliling pula, apa yang Tuan Saiful katakan tadi pula, jangan terus menghukum dan letak persepsi yang negatif. Baik, di penghujung perbincangan kita, mungkin boleh Encik Saiful jelaskan kepada penonton ataupun kepada mereka yang di luar sana yang bersifat lembut untuk ada lebih keyakinan untuk mendirikan rumah tangga, hiraukan persepsi-persepsi yang negatif. Secara ringkasnya, Encik Saiful. Okey, secara ringkas, terima kasih Hawa. Baik, secara ringkas terima ujian daripada Tuhan itu sebagai lambang kasih sayang Tuhan kepada diri kita. Itu nombor satu. Bila mana kita redha dengan ujian tersebut, insya-Allah segala halangan dugaan yang datang akan dipermudahkan oleh Allah SWT ataupun oleh Tuhan. Itu nombor satu. Nombor dua, bentuk hubungan yang akrab ataupun amalkan hubungan yang akrab dengan pasangan anda. So, siapa pun anda tak penting, bila mana akrab itu ada. Akrab tu stand for apa? A adalah amanah. K, komitmen terhadap tanggungjawab sebagai suami di dalam rumah tangga. R, rasional dengan keputusan yang kita buat. A, berakhlak dengan akhlak yang baik. So, dan B, bestari, menjadi orang yang bestari, suami yang cerdik, suami yang pandai memberi ilmu kepada keluarga dan sebagainya. InsyaAllah, saya yakin dan percaya
segala rintangan dan dugaan yang datang tersebut akan dapat diharungi dengan baik dengan saksama, insya-Allah. InsyaAllah. Akrab menyimpulkan topik perbincangan kita pada hari ini. Kita doakan setiap apa yang dikongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda kita agar kita dapat memperbaiki kehidupan kita, bukan saja untuk diri kita tapi insan-insan di sekeliling kita untuk hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Saiful dan juga Syak di atas perkongsian yang sangat-sangat saya kira bukan mudah untuk kita kongsikan pengalaman diri kita sendiri bersama dengan penonton-penonton di seluruh Malaysia pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baiklah Hawa, kita nak berehat dahulu seketika dan kami harapkan apa yang telah pun kita kongsikan melalui topik yang kita bawakan pada hari ini akan terus dapat kita jadikan pedoman dan juga pengajaran yang sangat-sangat berguna untuk kehidupan seharian kita. Kita berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sekarang ini kita bersama dengan segmen tajaan, kita bersama dengan rangkaian produk daripada V Asia dan di dalam talian ketika ini kita bersama dengan orang kuatnya. Kita bersama dengan Datuk Azri Razi. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Fiza? Sihat, alhamdulillah. Datuk sihat? Alhamdulillah, lama tak bercakap dengan Fiza. Ya, okey. Datuk, bukan saya saja tapi mungkin penonton-penonton juga tak sabar dan teruja nak tahu apakah yang bakal dikongsikan berkaitan rangkaian produk daripada V Asia pada hari ini. Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Fiza, selalu saya ingatkan kepada penonton Wanita Hari Ini yang mana menjaga kesihatan sewaktu kita sihat adalah jauh lebih murah berbanding dengan kita menjaga kesihatan sewaktu kita sakit dengan duit ringgit yang kita ada, kita tidak mampu membeli kesihatan yang baik, tetapi kita mampu membeli makanan tambahan seperti produk V Asia, Platinum Drink, jus sihat lega yang mana dapat membantu menjana dan juga menjaga kesihatan kita supaya berada pada tahap yang optimum Fiza. Dan saya juga kalau kita perhatikan ramai di antara kita yang mungkin suka mengamalkan makanan tambahan, jus buah-buahan tetapi sesuatu yang sangat istimewa berbeza V Asia dengan produk-produk lain ialah kami memformulasi khasiat buah-buahan yang terbaik, tinggi antioksidan seperti buah mulberry di dalam Platinum Drink yang mana buah Platinum Drink ini mempunyai manfaat yang luar biasa, mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buah lain di pasaran. Bayangkan Fiza untuk mendapatkan khasiat 1 kilogram buah mulberry anda memerlukan 30 kilogram buah delima dan untuk mendapatkan khasiat 1 kilogram buah mulberry anda memerlukan 2 hingga 3 kilogram buah acai berry dan di sini menunjukkan bahawa betapa tingginya kadar antioksidan buah mulberry ini yang mana sangat-sangat baik untuk kesihatan yang mana masyarakat Mapuche di Amerika Selatan mereka mengamalkan khasiat buah mulberry ini sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan sesuatu yang sangat istimewa juga buah mulberry ini sangat tinggi dengan ramuan anthocyanin yang mana ianya adalah antibiotik semula. Jadi yang sangat-sangat baik dan juga bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh dan alhamdulillah maklum balas daripada pengguna-pengguna yang dah amalkan Platinum Drink ini, mereka nampaknya lebih sihat, lebih bertenaga, lebih cerdas kalau sebelum ini keadaan kurang baik. Solat duduk sekarang dah boleh berdiri Fiza dan tak kurang juga kalau sebelum ni ada masalah susah, penat, letih, lesu, nak naik tangga rasa penat, kurang bermaya apatah lagi kalau kita perhatikan mak ayah kita yang di kampung kadang-kadang rasa tak bermaya, penat, letih, tidak boleh bergerak bebas kadang-kadang pergerakan terbatas solat terpaksa duduk saya faham keadaan ini kadang-kadang membelenggu sebagai anak kita juga risau apa kata anda belikan Platinum Drink ni yang mana sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi yang mana sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh yang mana seperti mana saya katakan dengan tabiat pemakanan yang kurang sihat, kadang-kadang kita makan makanan lemak, manis, masin saya kira sangat membimbangkan. Apa kata anda cuba jaga kesihatan, daripada itu juga jaga pemakanan, gaya hidup yang sihat dan seimbang dan jangan lupa dapatkan Platinum Drink ini anda amalkan setiap pagi ketika perut kosong 15 hingga 30 minit dah mencukupi yang mana formulasi yang sangat baik diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Formulasi tanpa gula Fiza yang sangat-sangat baik yang mana seawal pengambilan anda akan rasa lebih bertenaga, lebih cergas dan harganya hanyalah RM99 sahaja. Di toko-toko jamu kadang-kadang dapat potongan diskaun yang lebih istimewa. Anda juga boleh buat belian secara online. Dan satu lagi saya nak kongsikan dengan anda ini adalah analisa sijil makmal yang mana menunjukkan bahawa Platinum Drink ini
merupakan minuman tambahan yang sangat tinggi dengan kadar antioksidan yang mana mungkin anda tidak dapat lihat dengan jelas, Fiza. Dan seterusnya ya, selain daripada platinum drink, anda juga boleh dapatkan jus khasiat lega ya, yang mana jus khasiat lega adalah produk kedua yang saya bawakan. Anda boleh amalkan ya pada waktu malam sebagai minuman tambahan yang mana ya jus khasiat lega ini diperkaya dengan 5 ramuan terbaik ya, seperti juga apple, madu, halia, limau nipis dan juga bawang putih yang mana ya khasiat bawang putih dan juga halia sangat-sangat baik ya untuk mengurangkan palas kolesterol. Keduanya ya dapat membantu ya menyingkirkan lebihan angin dalam tubuh badan yang mana ya masyarakat di negara China mereka percaya khasiat bawang putih ini dapat membantu ya memanjangkan hayat seseorang ya dengan pengambilan secara teratur yang mana ya ianya juga sangat kaya dengan ramuan anti radikal bebas ya, yang mana dapat membantu mengekalkan tahap kesihatan badan supaya berada pada tahap yang terbaik. Dan satu lagi Fiza, pengambilan jus khasiat lega ini dapat membantu anda ya mendapatkan penghadaman dan juga pengawasan yang lebih baik ya, usus yang lebih sihat ya. Dan saya faham Fiza, dengan harga yang sangat istimewa RM55 ni anda mampu miliki dan khasiatnya sangat-sangat baik ya untuk tubuh badan anda. Yang mana produk Biasa juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand ya, kualitinya sangat diakui. Dan sebagai lotion urutan luaran dia, anda boleh dapatkan lotion panas asli yang mana ya lotion panas asli ini sangat-sangat baik. Lotion yang sangat panas yang mana ianya adalah formulasi yang sangat istimewa, menggabungkan ramuan seperti halia bara ya, kulit kayu manis, limau nipis, serai, pegaga yang sangat-sangat baik ya untuk urutan luaran. Anda boleh gunakan pada kaki, lutut yang mana kadang-kadang terasa lenguh badan, mengurangkan keserakahan ya pada bahagian perut buncit, stretch mark dan sebagainya. Dapatkan lotion panas asli yang hanya berharga RM26 sahaja. Dan satu lagi yang terakhir Fiza, saya juga turut bawakan ini dia Pearl Skin C Plus ya, untuk mendapatkan kulit yang cantik. Saya faham ya dalam keadaan pandemik ini kita memerlukan vitamin C tambahan ya, yang mana vitamin C sangat penting untuk tubuh badan anda. Pearl Skin C Plus ini sangat istimewa Fiza, menggabungkan ramuan vitamin C yang tinggi, hitanyon dan juga astaxanthin yang sangat baik untuk tubuh badan anda. Didatangkan dalam pack sachet ini sangat mudah kalau anda nak amalkan. Dan saya nak demonstrasi kepada penonton ya, yang mana ianya juga sangat tinggi dengan kadar antioksidan. Yang mana larutan gelap ni Fiza, betadine ni menjadi cerah ya dalam masa yang singkat. Sebab apa ya? Sebab saya tuang larutan serbuk Pearl Skin C Plus ni, sebab apa ya, ianya sangat tinggi dengan ramuan antioksidan, sangat baik dan juga bagus untuk kecantikan kesihatan tubuh badan, sangat tinggi dengan ramuan vitamin C dan antioksidan Fiza. Harganya RM38 sahaja. Secara ringkasnya, jangan lupa untuk mendapatkan rangkaian produk Biasa dengan potongan diskaun istimewa, dapatkan di Shopee Vasia.official ataupun di Jombai ya, jombai.my Fiza. Untuk kesihatan secara menyeluruh, dapatkan platinum drink. Pada waktu pagi anda minum platinum drink ni sebagai sumber vitamin dan nutrisi. Waktu malam minum jus khasiat lega. Dan untuk lotion urutan luaran, gunakan lotion panas asli Fiza. Untuk kecantikan kulit ya dan tinggi vitamin C, dapatkan Pearl Skin C Plus ada 20 sachet. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Biasa baru beli. Sebab apa? Biasa adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datuk Azril di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada V Asia itu tadi. Baiklah, nampaknya kita nak berehat dahulu. Seketika kami nak kembali lagi selepas ini bersama dengan anda. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda kerana masih setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Dan harapnya kan Fiza, perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua penonton, insya-Allah. Dan kita dah pun sampai di penghujung siaran kita yang telah pun Hawa katakan tadi. Sekali lagi kami juga nak ingatkan kepada anda penonton untuk sentiasa menjaga diri walau di mana saja anda berada dan apa saja aktiviti yang anda lakukan. Dan apatah lagi yang macam kita katakan pada awal tadi, kalau adalah yang sedang nak membuat persiapan saat-saat akhir untuk anak-anak tahap 1 yang bakal kembali ke sekolah pada minggu hadapan. Dan kami juga nak terus ingatkan anda untuk terus kekal bersama dengan kami di rumah dengan menonton siaran Wanita hari ini esok di WHI Extra. Topik pada hari esok di Wanita hari ini ialah kreativiti seni lukisan pada waktu yang sama 12:30 hari. Okey, hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya. Ushawati ibu istri permaisuri.
laksanakan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.